Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sekali lagi pada hari ini, hari yang ketiga ataupun siri yang ketiga daurah ilmu faraid kita ini secara online. Dan saya hari ini bersiaran bersama dengan tuan-tuan daripada Kuantan. So kebetulan cari ruang-ruang untuk bawa keluarga anak-anak bercuti. Jadi saya teruskanlah kan, program kita ni tetap kita teruskan. Cuma kelas online saya semalam saya minta tangguhlah. Okay, dengan tuan-tuan ni saya kena teruskan sebab minggu depan saya kena masuk program lain pula. Jadinya cuma saya minta mohon keizinan tuan-tuan hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kejap. Suara saya boleh dengar tak? Boleh Ustaz. Boleh Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Sekejap. Sampai kulim. Okey, saya minta keizinan mohon daripada tuan-tuan hari ini untuk saya berhenti pada jam 12. Sebab hotel yang kita duduk ni kena check out jam 12. Jadi saya minta 12 tu saya nak minta izin dengan tuan-tuan. Jadi insyaAllah kelas kita ni kita teruskanlah daripada start sekarang sampai kita stop pukul 12 nantilah. Okay, dan kita ada beberapa lagi perkara yang saya nak bentangkan dalam daurah kita ni. Untuk awal pagi ni saya akan sambung sikit lagi berkenaan dengan waris. Okay, ada sikit lagi berkenaan dengan waris. Pada minggu yang lepas kita dah habiskan dengan waris utama. Dan saya dah tunjuk beberapa bentuk pengiraan yang melibatkan waris utama, iaitu anak lelaki perempuan, termasuk juga kita sentuh pasal cucu. Kemudian kita masukkan ayah dan mak, juga suami isteri. Jadi hari ini kita akan ambil sedikit masa untuk kita untuk saya kongsi tentang pewarisan adik-beradik. Pewarisan adik-beradik. Okay, jadi untuk pewarisan adik-beradik ni tuan-tuan sekalian, rujukan dia ialah ayat surah An-Nisa ayat 12, iaitu sambungan kepada suami isteri itu, dan ayat 176 surah An-Nisa. So sekejap saya sharekan ayat itu dulu. Okey, kalau kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 12, sambungan bahagian suami isteri tu okey, dalam ayat 12 tu kita akan tengok ada sambungan kepada bahagian suami isteri tu. Ini ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fi ats-thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairan dar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Maksudnya, dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6. Kalau pula mereka, saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersekutu, yakni berkongsi pada 1/3
dengan mendapat sama banyak antara lelaki dan perempuan sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi di sini tuan-tuan, dalam ayat 12 ini, sambungan kepada bahagian suami isteri ini, Allah penjelaskan tentang pewarisan adik-beradik, dan adik-beradik dalam ayat 12 ni ialah adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu. Kalau dalam istilah faraid ataupun istilah kita lah, bukan istilah faraid, dia panggil apa, peribahasa Melayu kita dipanggil adik-beradik anjing. Saya pun tak tahu kenapa boleh keluar orang kata istilah adik-beradik anjing tu. Sebab perkataan anjing itulah. Kalau kucing ke boleh tahan kira tuan-tuan. Dia bagi adik-beradik anjing. Saya tengok jugalah perbahasan dalam Dewan Bahasa Pustaka tu, adalah cadangan orang kata peribahasa ni tukarlah, buruk sangat. Gelar manusia adik-beradik seibu, tapi gelar dengan binatang, dengan haiwan, adik-beradik anjing. Anjing pula tu. Jadi jawapan daripada pihak DBP, dia kata memang telah digazetkan sebagai orang kata peribahasa Melayu lah. Jadi memang benda tu tak boleh nak dipinda, tak boleh nak diubah. Jadi yang kita, kalau tuan-tuan ada dengar orang sebut adik-beradik anjing tu, maksudnya adik-beradik seibu, iaitu mak sama ayah lain. Mak sama ayah lain. Mungkin bagi setengah orang dalam masyarakat kita, dia anggap adik-beradik tiri. Sebenarnya pada saya dia bukan adik-beradik tiri. Sebab bila sebut tiri ni, dia akan menimbulkan confuse, keliru masyarakat. Bila sebut dah tiri ni bukan waris. Sebab saya biasa orang selalu tanya, dia kata, Ustaz, ni meninggalkan adik-beradik tiri dapat tak pusaka? Saya kalau orang tanya soalan macam tu, saya takkan jawab terus. Saya akan tanya balik. Sebab kalau kita sekali dengar tuan-tuan, kalau sebut tiri, memang bukan waris lah. Anak tiri, kan, bapa tiri, ibu tiri, kan. Jadi bila sebut tiri-tiri ni, dia bukan waris, dia tak terlibat langsung sebab dia bukan nasab, dia bukan darah daging. Itu maksud tiri. Tapi kalau orang tanya tentang adik-beradik tiri, saya biasa jumpa orang salah faham. Bila saya tanya balik, saya kata cuba terang adik-beradik tiri tu macam mana. Dia pun bagi tahu lah, dia kata mak saya ni kahwin 2 kali. Daripada suami dulu dapat seorang anak, daripada ayah saya ni dia kahwin lain, dapat saya dengan adik-beradik saya. Jadi adalah anak-anak lain. Jadi itulah abang saya tu ataupun kakak saya daripada suami mak yang dahulu tu. Yang saya kata itu bukan adik-beradik tiri. Itu adalah adik-beradik seibu. Sama mak lain ayah. Sebab kalau pakai tiri dibimbangi, ada yang jawab adik-beradik tiri ni bukan waris, so tak berhak mewarisi pusaka. Sedangkan adik-beradik seibu ni tuan-tuan adalah waris. Ini disebut, ini dalil dia, ini ayatnya yang menjelaskan tentang adik-beradik seibu adalah waris kepada si mati. So di sini saya nak kena jelaskan tuan-tuan, bila sebut pewarisan adik-beradik, dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Okey, kita tengok, saya tunjuk lakaran dia. Okey, kalau merujuk kepada ayat Allahumma salli ala Muhammad, ayat 12 tadi, kan Allah Ta'ala bermula dengan ayat ni ialah si mati ni tidak ada ayah dan tidak ada anak. Itu dia punya syarat paling utama. Jadi untuk kita faham pewarisan adik-beradik ni, secara umumnya, secara umum untuk semua adik-beradik lah. Kita nak fokus adik-beradik seibu dulu, nanti kita akan tengok adik-beradik yang lain. Tapi secara umumnya, okay, saya catat di sini, pewarisan adik-beradik ni, adik-beradik AB ni, syarat dia, ini syarat utama dia. Tiada ayah, tiada anak. Itu syarat paling utama. Kan? Maksudnya jika si mati tidak ada ayah dan tidak ada anak, barulah pewarisan adik-beradik itu bermula. Maksudnya seperti mana yang kita bincang sebelum ni lah, sebagaimana lakaran yang kita buat sebelum ni kan. Kalau si mati, katakanlah ni si mati yang saya tunjuk sebelum ni contohlah dia ada isteri ataupun dia ada suami, okey. Kemudian dia kemudian dia ada anak perempuan. Ataupun dia tidak ada anak. Kita ambil yang dulu. Okey, dia tidak ada anak. Okey, so apa yang berlaku di sini? Si mati oleh kerana dia tidak ada ayah, okay, dia tidak ada ayah,
dan dia tidak ada anak, maknanya tidak ada anak langsung, maka dia ada ibu, dia ada isteri ataupun suami, maka harta dia tu akan ada baki. Kan akan ada baki lah. Kalau kata suami dapatlah 1/2, kalau isteri dapat 1/4. So ibu tu kita tengoklah adik-beradik dia ramai mana. Jadi sekarang dalam situasi begini, maka harta yang ada itu, baki itu akan pergi kepada adik-beradik. So sini kita bincang adik-beradik ni. Adik-beradik ni lelaki dan perempuan. Lelaki dan juga perempuan. Sebab ada juga orang kata adik-beradik ni lelaki saja yang dapat. Itu salah. Adik-beradik ni lelaki dan perempuan mewarisi. So adik-beradik ni lah yang kita akan bincang sekarang. Sebab kita kena tengok bila harta tu pergi ke adik-beradik, kita kena cek status adik-beradik itu. Adakah dia tu adik-beradik seibu, ataupun adik-beradik seibu sebapa, ataupun adik-beradik sebapa. So ayat 12 ini kita fokus kepada adik-beradik seibu dulu. Adik-beradik seibu dulu ya. Okey. So tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang adik-beradik seibu ini, okey, dia adik-beradik seibu ni Allah sebut secara special dalam ayat 12. Adik-beradik yang dua jenis lagi, seibu sebapa dan sebapa, hukum mereka ni dalam ayat 176. Nanti kita akan tengok ayat 176. So dalam ayat 12 ni hanya melibatkan adik-beradik seibu sahaja. Sama mak lain ayah. Itu okey. Jadi macam mana hukum adik-beradik seibu? Okey, kita balik semula kepada ayat tadi. Syarat utama, okey, anak. Itu syarat dia. So kalau kata si mati ni ada ayah dan juga si mati ni ada anak, maka adik-beradik seibu memang tidak ada hak langsung. Maknanya mereka ni mahjub, mereka ni terhalang dengan ayah dan anak. So penjelasan yang pertama saya nak tunjuk di sini ialah bila sebut tidak ada ayah ni, termasuk juga datuk, termasuk juga datuk. Termasuk datuk dan ke atas. Okay, tuan-tuan ambil dulu dia punya point ni. Okay, termasuk datuk. Bila sebut ayah tu termasuk juga datuk, sebab datuk ambil tempat ayah. Jadi atas pada datuk lagi. Jadi mereka ni akan menghalang adik-beradik seibu jika ada. Bila sebut anak juga, okey, anak ni lelaki dan perempuan dan juga melibatkan cucu ke bawah. Seperti mana yang kita bincang sebelum ni lah. Okey, cucu yang mewarisi, cucu daripada anak lelaki, cicit daripada cucu lelaki dan perempuan. So ini syarat untuk adik-beradik seibu. So maksudnya tuan-tuan, kalau si mati ada ayah, ada anak, termasuklah datuk dan ke atas, termasuklah anak lelaki perempuan, cucu dan seterusnya ke bawah, adik-beradik seibu terhalang. Dia tidak ada hak. Itu untuk seibu. Okey, jadi penjelasan kepada ayat tadi, untuk adik-beradik seibu ni tuan-tuan, dia ada dua bahagian dia orang. Okey, bahagian dia mudah aja. Untuk seibu ni, dia tidak ada beza. Okey, tiada beza. Ini saya bagi formula-formula. Tiada beza antara lelaki dan perempuan. Itu dia punya kelainan adik-beradik seibu ni. Dia memang agak lain daripada waris lain. Kalau waris lain, contohnya anak lelaki perempuan kan dia ada beza. Nampak tak? Anak lelaki dia dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kalau anak lelaki seorang dia dapat asabah, anak perempuan seorang dia ada bahagian dia 1/2. Kan? Jadi dia ada beza di situ. Tetapi untuk adik-beradik seibu ni tuan-tuan, dia tidak ada beza lelaki perempuan. Maknanya adik-beradik seibu lelaki dan perempuan, bahagian mereka sama banyak. Kan? Tidak ada beza pada jantina. Yang membezakan mereka ni hanya pada bilangan saja, hanya pada jumlah bilangan. Okey, macam mana? Jika seorang 1/6. Jika ramai ni maksudnya 2 dan ke atas lah. 1/3 berkongsi. Okey. Jadi mudah je tuan-tuan. Bila adik-beradik itu seibu, syarat dia di atas tu, pastikan ayah tidak ada dan juga datuk ke atas tidak ada. Pastikan anak tidak ada, sama ada lelaki perempuan, termasuk cucu dan ke bawah tidak ada. Barulah adik-beradik seibu dapat, dan cara dia orang dapat ialah tidak ada beza antara lelaki perempuan, di mana seorang adik-beradik seibu sama ada lelaki atau perempuan 1/6. Seorang, kalau seorang lah. Kalau ramai maksudnya 2 dan seterusnya, 2 dan ke atas,
mereka berkongsi pada 1/3. Ini Allah sebut dalam ayat tadi, fahum syuraka'u fis thuluth. Mereka dapat 1/3 kongsi sama banyak. Maknanya kalau ada ramai tu lelaki perempuan, kongsilah lelaki perempuan. Dia tidak ada beza. Kita takkan jumpa dalam adik-beradik seibu ni lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Tidak akan berlaku, tuan-tuan. Sebab ayat dia dah jelas Allah sebut fahum syuraka'u. Ni berkongsi. Syuraka'u fis thuluth. Maksudnya berkongsi pada 1/3. Itu sahaja. Okey. Jadi kalau kita tengok pada contoh kalau saya tunjuk pada contoh pada tuan-tuan, carta dia kita boleh buat macam ni lah. Saya buat carta ringkas dulu. Si mati. Basic dia, asas dia tak ada anak dan tak ada ayah. Ini pokok dia. Mesti syarat dia begini. Tak ada anak langsung, tak ada ayah langsung ke atas dan anak ke bawah. Okey. Kemudian kita katalah kalau si mati ni suami, dia ada isteri. Okey. Dia ada mak. Ni mak dia tak ada masalah. Mak tak ada isu. Okey. Di mana adik-beradik seibu? Sebelah sini. Maknanya anak mak, suami dia dulu. Ni adik-beradik seibu. Kan? Okey. Kita tunjuk di sini. Ini saya tunjuk di atas ni. Adik-beradik seibu. So kalau adik-beradik seibu ni lelaki, seorang. Merujuk kepada ayat tadi, 1/6. Seorang seorang 1/6. Dia duduk adik-beradik sebelah mak. Yang isteri ni oleh kerana tak ada anak, 1/4 lah. Tak ada anak, isteri 1/4. Okey, jadi adik-beradik seibu tu oleh kerana dia seorang, dia 1/6. Okey, alang-alang saya nak cerita ni, saya nak tanya mak tu. Kalau masih ingat, kita dah bincang minggu lepas. Mak tu dapat berapa, tuan-tuan? Siapa boleh bagi respon? Ibu tu di atas tu. 1/6. 1/6. Cuba renung betul-betul. Betul ke tak 1/6? Ada orang lain nak jawab? Sebab tak berbilang. Tak berbilang saudara. Sebab tak berbilang saudara. Sebab saudara tu seorang. Jadi 1/6 lah. 1/6. Macam terbalik je. Macam terbalik je kan? Dia mana tu? Kalau berbilang ke kalau tidak berbilang? Adik-beradik ada seorang, betul lah kan? Tidak berbilang lah. Sebab dalam ayat sebut, kalau berbilang adik-beradik, barulah mak tu akan dapat bahagian yang lain. So kalau adik-beradik tak berbilang ni, mak dapat 1/6 ke? 1/3 Ustaz. 1/3. Saya kena tanya soalan ni, kadang-kadang ramai orang dia tertukar sebab dia tak nampak adik-beradik tu. Jadi di sini mak 1/3. Sebabnya adik-beradik tu seorang, dia tidak berbilang lah. Dia tak ramai, dia hanya seorang. Okey, jadi adik-beradik seibu lelaki tu 1/6. Okey, so mak 1/3, isteri 1/4. Kan? Ayah mesti tak ada. Ayah datuk ke atas tidak ada, anak ke bawah sama ada lelaki perempuan mesti tak ada. Mesti. Hak ni syarat utama ni. Kalau ada di sini, kan, sama ada ayah ataupun ayah tak ada tapi ada anak ataupun ada cucu yang waris lah, cucu yang waris. So memang adik-beradik seibu confirm terhalang, mahjub. Takkan dapat. Dia orang kelemahan seibu di situlah, sama ada lelaki atau perempuan. Itu kalau lelaki lah. Kalau adik-beradik seibu ni perempuan pun sama, 1/6. Kan? 1/6. Itu yang kata dia tak ada beza. Seibu tidak ada beza antara lelaki dan perempuan. So mak kekal 1/3. Tetapi kalau sekiranya seibu ni ada seorang lagi, dia berbilang di sini. Seorang lelaki, seorang perempuan. Maka dia berubah jadi 1/3. Okay. Dia dah ramai kan? Habis sebut ramai kan? Fa in kanu aktsara min dzalik, sekiranya mereka ni lebih daripada yang demikian itu, iaitu lebih daripada seorang lah, 2 dan ke atas, fahum syuraka'u, maka mereka bersyarikat, berkongsi, bersekutu pada 1/3, maka dapat sama banyak lelaki dan perempuan. Cuma dalam carta ni ada bahagian yang berubah. Bahagian siapa tu berubah tu? Ibu Ustaz. Bahagian ibu, tuan-tuan. Jangan kita galik kan. Kita dah buat contoh seorang, adik-beradik ibu 1/3. Bila kita tukar adik-beradik jadi ramai, ibu jadi 1/6.
Ibu 1/6. Itu antara ibu dengan adik-beradik tu memang kena alert lah. Sebab dia tidak ada anak. Kalau ada anak tak ada masalah. Bila ada anak je, ibu memang confirm 1/6. Okay, jadi kalau kita tengok di sini, harta masih berbaki lah. Okay, bila melibatkan waris-waris yang ini sahaja, walaupun ada adik-beradik lelaki, tapi oleh kerana seibu, so harta masih lagi berbaki. Kalau kita bagi contoh di sini, ada duit katakanlah 3,000, mana yang kita tunjuk sebelum ni lah, 500 untuk ibu, 750 untuk isteri. Jadi 1/3, 1,000 di sini. Jadi ada baki lagi apa ni, berapa ni, 750 kan. Ada balance lagi di situ 750. Itu akan pergi kepada waris lain lah pula. Waris lain tu kita tengok pula. Kemungkinan besar ada adik-beradik yang dua jenis lagi tu. Tu nanti kita akan tengok. Kita akan bandingkan nanti. Sekarang kita fokus pada seibu dulu. Okay, yang baki tu dia akan pergi kepada waris-waris lain. Contohnya kalau si mati ni ada adik-beradik yang lagi dua jenis itu. Seibu sebapa atau sebapa. Tetapi saya nak beritahu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala mulakan adik-beradik seibu ni, dia mula dulu tau. Lepas suami isteri kan, bila masuk je pembahagian adik-beradik, Allah Ta'ala mulakan dengan adik-beradik seibu dulu. Persoalannya kenapa dia tak mulakan adik-beradik seibu sebapa dalam ayat ni? Lepas cerita suami isteri, kenapa dia tak dahulukan adik-beradik seibu sebapa? Ada sebab-sebab dia tuan-tuan. Kan? Jadi kita duk bayang mungkin dalam pemikiran kita, yang adik-beradik ni ada seibu, ada seibu sebapa, ada sebapa, kita bayangkan mesti seibu sebapa lah lebih kuat kan? Selalu orang tanya, antara adik-beradik ni mana lebih kuat? Jadi kita mungkin bayang seibu sebapa lebih kuat sebab dia ayah dan mak yang sama. Tetapi tuan-tuan, dia bukan begitu. Soal siapa lebih kuat ini kita kena tengok pada situasi-situasi. Ada masa tuan-tuan, adik-beradik seibu lebih kuat daripada seibu sebapa. Bahkan lebih kuat daripada sebapa itu. Dengan sebapa tu lagi jauh lah. Dia lebih kuat daripada sebapa. Bahkan mungkin ada setengah-setengah keadaan dia lebih kuat daripada seibu sebapa. Ni kita nak bincang dalam daurah kita mungkin tak sempat lah. Tapi hikmah kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat 12 ini, dia cerita adik-beradik seibu dulu. Kan? Cumanya bahagian seibu ni dia tak sama macam waris lain. Sebab dia tidak ada asabah di sini. Walaupun ada seibu lelaki, dia tak boleh menghabisi harta tu. Bahagian mereka paling-paling banyak pun setakat 1/3 berkongsi. Kan? Dia ikut pada bilangan tu saja. Itu nak cerita tuan-tuan, dia tunjuk, saya selalu sebut adik-beradik seibu ni dalam kelemahan dia mungkin lemah sebab dia terhalang dengan anak, semua anak dan juga ayah. Dia lemah di situ tapi dalam kelemahan dia ada kekuatan. Itu dia punya menarik dalam seibu ni. Dalam kelemahan dia tu dia ada special juga untuk dia. Di mana kalau kita tengok dari sudut pembahagian pusaka, saya akan tunjuk nanti compare dengan adik-beradik yang lain ni, adik-beradik seibu memang dah ada bahagian. Dia memang Allah dah bagi dah ke dia 1/6, 1/3. Walaupun mungkin dia dapat tu tak banyak, tapi memang dia dah ada bahagian dia. Nanti kalau kita banding 3 jenis adik-beradik, nanti kita akan lagi jelas tentang siapa yang lebih utama, kan? Siapa yang lebih kuat sebagai contohlah. Kita akan tengok nanti. Okey, itu untuk seibu sebapa. Ada persoalan tuan-tuan? Untuk seibu. Ada persoalan untuk seibu? Kita ambil ringkas dia, nak bagi asas tentang seibu ni. Kalau tuan-tuan ada persoalan silakan. Silakan dulu sebelum kita masuk ayat 176. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Macam kes saya ada adik-beradik seibu. Ramailah. Jadi tapi saya ada anak lelaki 3 orang, kiranya terhalang lah kan? Memang terhalang lah sebab saya tu. Ya. Memang ada anak kan? Bila dah sebut ada anak, maksudnya adik-beradik kita takkan dapat lah. Apatah lagi anak tu lelaki. Kan? Ada anak lelaki. So kalau ada anak lelaki sebenarnya, bukan setakat adik-beradik seibu je terhalang. Semua adik-beradik terhalang. Semua adik-beradik terhalang. Sebab ada anak lelaki. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Ada lain? Adik-beradik ni satu lagi tuan-tuan saya nak kena jelaskan sebab mungkin ada yang takut ada yang silap faham.
adik-beradik ni kena ingat macam ni jangan kita tengok kepada ayah mak kita yang meninggal. Ada setengah orang dia baca macam ni. Okey, saya tunjuk kesilapan membaca lah. Okey, dia yang kita kena tengok siapa yang mati. Dia dalam kes ni sebenarnya dia macam ni, yang meninggal ni si mati ni ayah ataupun si mati ni mak. Kita bulaan mak yang mati. Kemudian dia ada anak-anak ni. Ni anak-anak ni kan. Ada anak-anak lelaki perempuan. Okey. Kemudian ada perempuan. Kemudian mungkin mak ni dia ada anak daripada suami dulu. Ini suami yang ada sekarang. Kita kata suami tak adalah. Ini dari ataupun contoh suami adalah. Ni suami. Dia ada anak daripada suami dulu. Katakanlah dia ada seorang di sini lelaki. Okey. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi penjelasan di sini kadang-kadang kekeliruan kepada waris ni dia salah tengok. Sekarang ni biasanya yang dia orang akan tanya contohnya salah seorang anak ni dia bertanya lah. Katakanlah anak lelaki yang ada ni dia bertanya. Dia tanya apa ni, dia tanya soalan, dia kata adik-beradik seibu ni dapat tak ni? Dia tanya soalan ni. Adik-beradik ni dapat tak? Dia ni adik-beradik seibu. Jadi dalam kes macam ni tuan-tuan, sebenarnya persoalan dia tu salah. Sebab yang kita nak sebut di sini ialah dalam kes ni dia bukan cerita adik-beradik. Dia bukan berkait dengan adik-beradik. Dalam kes ni ia adalah berkait dengan harta mak. Sebab yang mati ni ibu. Harta dia. Harta dia. Kejap saya punya line ni macam tersangkut sikit. Tapi suara okey kan? Boleh dengar kan? Ya, boleh dengar Ustaz jelas. Ya, Alhamdulillah. Okay. Ada sangkut. Okey. Saya sambung balik. Okey, dalam situasi ni sebenarnya anak ni dia kadang-kadang dia kata, Ustaz, adik-beradik ni dapat ke tidak? Ni adik-beradik seibu. Sekarang ni dalam cerita ni dia bukan persoalan adik-beradik. Sebab yang bertanya ni dia. Sebenarnya dalam kes pusaka ni sebenarnya jangan tengok kepada yang bertanya. Kita kena tengok kepada siapa yang mati. Yang mati tu siapa? Itu sebenarnya kita tengok di situ. Kaedah kita. Jangan orang yang bertanya ni dia jangan tengok pada dia. Ustaz, mak saya mati. Saya ada adik-beradik ni, ada adik-beradik sebelah ayah, sebelah mak, sama ayah sama mak. Dia baca dia. Sekarang tuan-tuan, dalam kaedah pengagihan ataupun kaedah kita mengenali waris, jangan tengok kepada waris tu. Kita kena tengok kepada si mati. Okey, bila seseorang tu mati, siapa waris yang ada? Jadi sekarang kalau kita tengok nisbah kepada si mati ni semua anak dia. Ini anak dia, ni anak dia, ni anak. Jadi di sini dia bukan cerita adik-beradik. Adik-beradik itu bagi yang bertanya. Sebenarnya kita jangan tengok kepada yang bertanya. Kita kena tengok kepada yang mati. So kalaulah yang mati ni di sini si mati, siapa yang berhak atas harta si mati ialah semua anak-anak dia lah. Anak dia daripada suami ni semua berhak dan juga anak dia daripada suami dulu pun berhak. Kadang-kadang berlaku tuan-tuan, anak-anak yang ramai ni daripada apa ni si mati ni, dia nafikan ni anak ni. Dia kata anak ni tak berhak. Sebab dia orang tu, itu istilah adik-beradik tiri dia guna pakai tu. Dia orang tu adik-beradik tiri, so tak berhak. Jadi salah lah tuan-tuan. Salah. Jadi sekarang kita kena tengok kepada si mati. So dia mati, siapa waris dia? Ni semua anak dia. Betul tak? Anak dia, termasuk yang ni. Ini pun anak dia juga. Jadi berhak lah. Mana-mana yang datang daripada nasab dia, keturunan dia yang lahirkan anak tu. Kalau si mati tu perempuan, so semua waris itu berhak. Tu nak jelaskan juga tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada orang keliru tentang status tu. Yang saya duk cerita sekarang, bila melibatkan adik-beradik ni ialah cerita orang mati, dia sendiri yang mati, si mati. Dia tidak ada ayah, dia tidak ada anak. Jadi di sini ada adik-beradik dia tu, yang kita panggil waris sisi. Adik-beradik kepada si mati. Jadi persoalannya, adik-beradik si mati ni layak ke tidak dapat harta pusaka? So kita kena cek, adik-beradik itu jenis macam mana? Seibu ke dengan si mati, seibu sebapa ke atau sebapa? Lepas tu baru kita tengok syarat-syarat dia. Okay? Jadi ada beza di situlah sikit.
Okey, ada soalan lain? Ustaz, Ya. jika kes yang lebih kurang macam ni, tetapi yang meninggal tu, yang si mati tu suami. Okey. Dan isteri ni dia ada anak yang tadilah, ada si ibu, yang satu ibu tu dia pun lain-lain bapak lah, yang dia kahwin dengan janda lah. Ya. Macam mana? Yang anak tiri lah, anak tiri si mati. Jadi anak tiri tu tak ada kena-mengena lah. Kalau contohnya, okey, macam kes yang di atas tadi, yang meninggal tu suami, kan? Ni suami mati. So dia ada isteri, kemudian isteri ni janda, dia dah kahwin dulu. Dan dulu dia ada anak di sini. Lelaki ke perempuan tak kisahlah kan. Dia kahwin dengan isteri ni, dia ada anak-anak di sini. Kan? Anak-anak dia, lelaki ke perempuan ke, anak-anak di sini. Jadi sekarang bila yang mati ni suami, so hanya anak-anak ni lah yang berhak. Kan? Sebab ni nasab dia darah daging dia, so isteri dapat 1/8, baki untuk anak-anak ni lah. So yang ni tak ada kena-mengena, sebab ni hubungan dengan si mati tu anak tiri. Itu anak tiri, bukan anak si mati. Kan? Jadi kalau adik-beradik ni tak nak bagi kepada yang ni pun tak ada isu lah, sebab memang tak kena-mengena dengan harta ayah dia orang. Kan? Sebab yang mati tu ayah dia orang. Tetapi kalau kita baca terbalik, kalau ayah ni pula dia ada anak daripada isteri dulu, ni ada anak pula sini, ni ada hak lah. Sebab tu anak ayah, anak kepada si mati. Jadi kita kena baca banyak sudut, tuan-tuan. Kan? Tadi kita baca sebelah mak yang meninggal kan. Kalau suami pula meninggal, ayah pula yang meninggal, memanglah anak-anak ayah tu berhak. Tetapi kalau ayah tu ada anak daripada mana-mana isteri dulu yang dia kahwin, mungkin dia dah kahwin banyak kali dulu, dia ni duda dah ada anak yang ramai contohnya, so anak-anak tu pun tetap berhak sebab dia adalah nasab kepada si mati. Apatah lagi kalau ayah, lagi mudah sebab anak-anak tu pastikan bin ayah kan. Lagi mudah kan, mana-mana anak yang binkan kepada si mati memang waris kan. Tapi kalau sebelah mak ni payahlah sikit, mungkin bin tu berbeza. Yang ni bin orang lain, yang ni bin orang lain, tapi dia datang daripada ibu yang sama, so warislah. Boleh Okey Ustaz, jika macam ni, dia seorang lelaki tu kahwin dengan janda, anak tu kecil-kecil. Jadi dia kahwin dengan seorang janda tadi, dan dia dah ada 2-3 orang anak janda tu, anak tiri dia masih kecil. Dan dia kahwin, dia dapat anak lagi 2-3 orang. Jadi dia bela macam anak dia sendirilah. Jadi jalan terbaik ni macam mana? Ya. Okey, faham. Okey, maksudnya dia kahwin dengan J lah. J ni dah ada anak. Okey, ada anak kecil-kecil, anak dia lah memang bapa tiri. Dia sebenarnya tanggungan anak kecil ni sepatutnya kalau lah dia ada suami terdahulu tu masih ada lah, belum meninggal, tu tanggungjawab ayah dia. Tetapi jika sekiranya suami baru ni nak bertanggungjawab, itu lebih afdal lah bagi dia. Kan? Maksudnya sunat untuk dia juga jaga anak-anak kepada janda isteri dia ni. Kan? Apatah lagi anak-anak yang kecil. Itu adalah satu langkah yang terbaik lah. Kan? Orang dah sebut puak tiri ni jahat dan sebagainya tu, kadang-kadang filem cerita je. Jadi maksudnya tak salah untuk dia ambil anak tu untuk dia pelihara, dia jaga. Kan? Cuma status dia anak tu adalah anak tiri. Jadi kalau kata dia ada anak-anak yang lain, kan, anak-anak yang lain di sini, so kalau dia meninggal memang anak ni je lah yang berhak dengan isteri dia kan. So anak ni memang tak ada hak lah sebab bukan anak dia, walaupun dia sayang, dia jaga daripada kecil dan sebagainya. Jadi saya melihat di sini dari segi kebaikan, orang kata insaniah, kemanusiaan kita, kalau kata suami ni ada harta dan sebagainya, so kena ambil pakailah kaedah wasiat kan, kaedah hibah, ya. Dan mesti pastikanlah dua-dua perkara ni dibuat dengan beretika lah kan, dengan akhlak yang baik. So dia kena jaga banyak benda. Soal contohnya dia sendiri dah bagus, bagaimana pula anak dia ni dengan sama-sama sini. So hubungan anak-anak dia dengan anak-anak tiri dia ni bagaimana hubungan, baik ke hubungan, dia kena jagalah. Walaupun dia orang tak ada hubungan kan, dia orang ada hubungan sebab anak sama anak ni adik-beradik seibu kan, dia tetap adik-beradik. Jadi cuma dengan suami je lah, itu anak tiri. Jadi pada saya sebenarnya kalau dia betul-betul faham tentang kaedah hukum kemanusiaan ada bagi dia, inilah penyelesaian dia, wasiat dan juga hibah ya, untuk anak tiri dia tu. Kalau dia tak buat apa-apa perancangan, maksudnya anak tiri tu memang tak ada hak sebab bukan waris dia. Wallahualam.
Ya, baik. Terima kasih. Okey. Baik, rasanya ya, berpahala. Kan, walaupun dia bukan kewajipan dia, kewajipan bila dia betul lah. Kewajipan tanggungan duduk pada ayah dia ataupun sebelah suami dia lah, atuk dia, adik-beradik sebagainya. Tapi bagi seorang suami baru ini, maka kalau dia boleh, sebab tu anak isteri dia kan, kalau dia boleh mampu untuk dijaga, itu lebih baik bagi dia lah. Itu lebih baik untuk dijaga. Baik, okey, kita pergi ke adik-beradik seibu sebapa pula. Okey, dalam ayat 176 tuan-tuan. Okey, jadi seibu tadi clear. Okey, saya nak patah balik kepada ayat 176. Okay, ayat 176, kita akan jumpa dia punya hukum yang agak berbeza lah untuk adik-beradik ni. So kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 176. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Kalalah ni dalam ayat tadi pun ada sebutkan, saya terlupa cerita tadi. Bila sebut kalalah ni, iaitu orang mati tak ada anak, tak ada ayah. Orang mati tak ada anak, tak ada ayah. Itu kita panggil kalalah. Istilah faraid, bila sebut kalalah ni, si mati tidak ada ayah dan tidak ada anak. Yang jadi yang kata asas utama adik-beradik boleh dapat pusaka tu, itu syarat utama dia. Tak ada ayah, tak ada anak. Okey. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidhakari mithlu hadzil unthayayn yubayyinu Allahu lakum an tadhillu wallahu bikulli syai'in alim. Baik tuan-tuan. Kalau tengok di sini dalam ayat 176 ayat terakhir surah An-Nisa, okey, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai al-kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu dalam perkara al-kalalah itu, iaitu seseorang yang mati tidak mempunyai anak dan juga daripada tafsirannya tidak mempunyai ayah. Okey, maka dia mempunyai seorang saudara perempuan. Okay, nampak tak? Dia ada seorang, disebut sini kan, dia ada seorang saudara perempuan. Kalau kita tengok pada ayat 12 tadi, seorang saudara perempuan, dia dalam tafsir, kalau kita baca tafsir itu, dalam kurungan tu terus dia letak seibu. Tapi kalau andai kata dia tak letak seibu tuan-tuan, maka kita seolah macam berlawan. Dalam ayat 12 tadi, dia sebut seorang saudara dapat 1/6. Dalam ayat 176 ni dia sebut seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2. Dia nampak dia berlawan di situ. Yang ni 1/2, dalam ayat tadi 1/6, jauh beza tu. Kan? Tapi dalam ayat 12 tadi kita dah clear, sebab dalam tafsiran tu dia dah masuk dalam kurungan tu seibu. Dan itulah dibincang oleh para ulama bahawa ayat 12 ni dia berkait dengan adik-beradik seibu yang datang daripada mak yang sama. Ayat 176 ni tuan-tuan, dia datang daripada ayah yang sama. Adik-beradik yang datang daripada ayah yang sama. Okey, so ayah yang sama ni dia ada dua pula, iaitu ayah dan mak yang sama ataupun ayah yang sama mak yang lain. Jadi dia ada dua kategori dalam ayat 176 ni. Okey, kita baca dulu. Okey, disebut di sini, maka bagi saudara perempuan itu, iaitu adik-beradik perempuan itu, 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Dan dia pula, dia baca sebaliknya, dia punya sebaliknya, saudara lelaki itu, dia tu maksudnya saudara lelaki itu mewarisi semua harta. So apa maksud semua harta? Asabah. Bila Allah sebut mewarisi semua harta, so itu maknanya asabah. Jadi di sini, adik-beradik perempuan, seorang dapat 1/2. Kalau adik-beradik lelaki pula, dia akan dapat semua harta si mati. Di sinilah menunjukkan adik-beradik lelaki dapat asabah. So ada beza kan? Lelaki dengan perempuan ada beza. Dalam ayat 12, lelaki perempuan tak ada beza. So dia tak wujud asabah di sana. Okey. Jika saudara perempuan itu tidak mempunyai anak. Tu syarat tadilah. Tidak ada ayah, tidak ada anak. Kalau saudara perempuan itu 2 orang. Ni balik semula kepada adik-beradik perempuan tu, dia kata ada 2 orang. Maka keduanya mendapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati.
Jadi seorang adik-beradik perempuan 1/2, 2 orang 2/3. Dan sekiranya mereka, yakni saudara-saudara itu ramai lelaki dan perempuan, ada lelaki, ada perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang perempuan. So apa maksud di sini? Ayat ni kita baca dah dalam ayat sebelah itu kan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Hari ni kita jumpa balik dalam ayat 176. Dia punya kaedah lidzakari mislu hadzil unsayain. Maksudnya lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Tu jumpa balik dalam ayat ini. Okey, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Jadi tuan-tuan, penjelasan tentang bab faraid ni clear. Kan Allah jelaskan dalam Quran dengan sejelas-jelasnya. Kan cuma kita perlu kepada belajarlah untuk kita faham lebih detail kan. Dan Allah sebut di sini terang hukum ni tujuannya supaya kita tidak sesat. Tapi apa yang kita nampak hari ni mungkin ada dah sebahagian dalam masyarakat kita kan yang sesat daripada memahami ilmu ini ataupun salah faham berlakulah dalam bab adik-beradik ini. So penekanan kepada pesan adik-beradik ni sangat penting sebab memang banyak berlaku dalam masyarakat kita tentang kekeliruan bila melibatkan adik-beradik ini. Sebab adik-beradik ni ada 3 jenis. So ayat 12 tadi seibu saja. Dalam ayat 176 ni tuan-tuan, kita terus ambil kefahaman. Ayat 176 ini dia melibatkan adik-beradik sebelah bapa. Saya akan detailkan insyaAllah. Okay, kita detailkan ayat 176 ni. So adik-beradik sebelah bapa. Okey. Syarat masih syarat yang sama macam tadilah. Syarat tidak ada ayah dan tidak ada anak. So adik-beradik sebelah bapa ni. Adik-beradik sebelah bapa. Maknanya bapa yang sama sebelah bapa. Yang tadi ibu yang sama, bapa berlainan. Itu khas ayat 12. Okey, adik-beradik sebelah bapa ni kita boleh bahagi pada 2 pula. Iaitu seibu, sebapa. Sebab biasa dia sebut seibu sebapa, dia tak sebut sebapa seibu. dia punya istilah dia kan. Seibu sebapa dan yang kedua ialah sebapa. Dia bagi 2. Maksudnya ada 2 kelompok pula di sini, 1 dan 2. Pokok mana pun kita nak kena faham di sini ialah mereka ni datang daripada bapa yang sama di sini. Cuma bezanya yang nombor 1 ni iaitu sama mak, sama ayah. Yang nombor 2 ni sama ayah, lain mak. Tapi pokok pangkalnya datang daripada bapa yang sama. Bapa yang sama. Itu ayat 176. Okey tuan-tuan. Jadi penjelasan kepada ayat ini, situasinya ialah apa yang kita baca tadilah. Okey, dalam ayat 176, bila melibatkan adik-beradik sebelah bapa ini, dan ada 2 pula kelompok, iaitu seibu, sebapa dan sebapa, maka kekuatan duduk di sini dulu. Kekuatan duduk pada seibu sebapa dulu. Dia lebih kuat. Kan? Lepas tu barulah dia pergi kepada sebapa. Kekuatan duduk pada seibu sebapa, lepas tu baru pergi kepada sebapa. Cerita mudah, kalau tuan-tuan tengok, kita baca ayat 176 tadi, untuk kita dapat kefahaman lebih jelas. Tuan-tuan perasan tak? Ayat 176 ni, bahagian adik-beradik lelaki perempuan di sini, dia sama dengan bahagian siapa sebenarnya? Cuba renung balik dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Dia sama dengan bahagian siapa? Ayat ni. Dia punya pembahagian dia tu. Kalau kita tengok adik-beradik perempuan, kan? Lelaki, kalau ada lelaki perempuan, dia sama dengan bahagian siapa? Ya, sila. Siapa puan? Sebenarnya anak. Mudah je untuk kita faham tu. Dia konsep hampir sama. Bahkan saya nak kata bukan hampir, boleh kata sama. Bahagian pun sama. Dia sama dengan bahagian anak. Okey? Okey, dia sama dengan bahagian anak. So ada chatting di situ menyebut nikah. Okey, nikah tak boleh daripada bapa. Betul lah. Okey. Okey, ada soalan lain sebelum tu daripada Ahmad Aidil. Okey, kalau lelaki tu single, dia kahwin dengan janda, anak seorang, tapi anak tu anak luar nikah.
akal akan turunkan anak tu. Kita tak dapatlah. Anak tu bukan anak dia. Okay. Janda dia anak, tapi anak tu anak luar nikah. Dia tak kisah lelaki single kahwin dengan janda anak seorang. Okey, anak tu memang bukan anak dia. Walaupun anak tu kita kata anak luar nikah janda tu, itu dengan orang lain, anak tu kan dia. Kan? Jadi kalau kata suami tadi, sebab dia tu adalah anak tiri. Itu bukan pokok luar nikah, anak tiri tu. Pokok pakai. Luar nikah dia dengan mak dia dengan lelaki yang menyebab dia lahirkan anak. Cumanya dari sebab anak ni, contoh satu lagi, dia mewarisi daripada ibu yang lahir. Anak luar nikah mewarisi harta ibu yang lahirkan, tapi dia tidak mewarisi harta lelaki yang menyebab lahir itulah, bukan daripada perkahwinan. Itu sebagai tambahan dia. Baik. Okey. Ustaz, satu soalan Ustaz. Persoalan tentang topik kita ialah Surah tak jelas Ustaz. Ingat balik di situ. Kalau bagian maaf Ustaz, boleh sini boleh ulang balik Ustaz, tak jelas. anak dua orang sebelah bukan di sini, satu benar, dua orang pun dua. Kalau ada lelaki dia dapat Maaf Ustaz, boleh ulang balik, tak jelas. Sila. Okey, saya tahu. Yes, okey. Okey, boleh dengar tak? Okey, boleh dah. Ya, boleh, tapi masih macam terputus-putus. Sekarang dah boleh dengar ke? Okey, boleh. Allah Akbar. Okey, satu soalan Ustaz. Ya. Soalan anak luar nikah Sila. tadi. Jika anak luar nikah itu yang dia ada had masa tertentu tak, ataupun ada syarat tertentu? Sebab ada anak luar nikah yang boleh dibinkan kepada bapa tu. Sama ada dari segi syarat dalam hukum fiqahnya yang 6 bulan kahwin ke bawah tarikh lahir dia, ataupun di perlis ni tak dihadkan berapa lama anak luar nikah tu dan boleh dibinkan kepada bapa tadi. Jadi bagaimana status anak luar nikah tu? Dia dah tetap ingat bin dengan bapa tadi. Boleh tak boleh harta pusaka? Ya. Okey, faham soalan tu. Okey, Ustaz tengah bercakap ke? Halo, Assalamualaikum. Untuk makluman, Ustaz kat Kuantan hari ni. Dia line dia problem kot ni kat hotel.
Okey, faham. Masya Allah, faham. Kejap, Dipaham memang macam tu. Okey dah. Dipaham memang macam tu. Faham memang macam tu. Okey. Masuk balik. Okey. Tak Memang apa. ada- Saya di Kuantan okey je ni. Okey. Dia bukan masalah faham ni, jangan marah dia orang faham. Tahu. Itu hotel tu, Bukan. Hotel kena 5 star Ustaz. Duduk hotel 5 star baru dapat laju fit. Dia ada kebetulan lah tu. Semalam apa ni okey je, pagi tadi pun okey je. Okey. Boleh dengar balik Boleh clear. Okey. Jadi macam ni, balik pada soalan yang Tuan Hashim tanya tadi berkaitan dengan isu anak luar nikah ni. So sebenarnya memang isu ni dibincang di peringkat fatwa, okey, dan saya pasti di peringkat fatwa kebangsaan pun ada bincang, fatwa negeri-negeri pun terutama melibatkan perbezaan antara polis dengan negeri lain pun ada beza. So maksudnya situasinya kalau kata melibatkan penentuan anak luar nikah tadi, merujuk kepada fatwa negeri ataupun merujuk kepada tempoh 6 bulan dan seumpamanya tu, so di situ kita kembali kepada tadilah, kepada apa yang diputuskan tadi. So kalau memang diputuskan dibenar di peringkat di penentuan nasab itu dibenarkan, so pada saya di situ tak berbangkitlah isu tidak mewarisi tadi. Dan kalau kita tengok fatwa di peringkat kebangsaan pun ada bincang dari sudut orang kata macam mana, sudut tempoh tu lah. Dalam mazhab Syafi'i kan dia ada tempoh 6 bulan. So kalau contohnya dia kahwin, dia hamil, mengandung anak luar nikah. Kemudian kahwin dengan suami yang lelaki dan kemudian melahirkan anak itu pun dalam lebih 6 bulan kan. Dalam mazhab Syafi'i dia nak 6 bulan kan. Sudah tempoh 6 bulan dan tidak ada orang kata isu-isu yang berbangkit dari situlah. Contohnya tidak ada penafian hak, penafian daripada nasab, daripada pihak ibu, pihak lelaki tadi dan sebagainya kan. Maksudnya benda tu diterima pakai dari sudut orang kata di peringkat apa yang telah difatwakan di peringkat negeri masing-masing kan, maka diterima pakailah apa yang ada itu, kedudukan tadi. Jadi nasab tu dilihat pada zahirnya diterima kan daripada sudut itu. Itulah respons saya, wallahualam. Itu Hashim Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Itu benda-benda melibatkan perundangan tu, sebab isu ni walaupun kita tengok memang pada zahir mata kita, ini mesti anak luar nikah, kita kata kan. Tapi dalam perundangan dia ada pula kan, ada isu-isu yang melibatkan perundangan, kita kena tengok di situ juga. So bab penentuan nasab, bab pusaka apa semua ni kita ada perundangan yang telah diputuskan di peringkat majlis fatwa, okey, kebangsaan dan juga negeri masing-masing lah. So ada perbezaan di situ. Okey, sekejap ya. Saya rasa line saya ni tak pastilah tapi rasa okey lah kot. Sebab saya nak masuk balik kepada carta saya tadi macam sangkut sikit. Tapi saya tengok dulu ada yang PM soalan. Sekejap ya. Okey, Yusuf Ali PM ke mana tu PM ke geruk ke PM ke geruk kot. Saya tak nampak yang Yusuf Ali PM soalan tu daripada mana, dekat mana. Tak apalah, kita teruskan dulu tuan-tuan Dalam grup tak ada. Dalam dia ada bagi nombor lain ni. Daripada nombor saya. Dia PM direct. Okey. Ada PM direct daripada dalam ni. Tak apalah, nanti saya jawab semula lah sebab PM direct ni mungkin dia agak personal lah. Okey Saya habiskan dulu yang cerita adik-beradik tadi. Adik-beradik tadi. So kalau kita tengok di sini berkaitan dengan adik-beradik ni, dia sama dengan bahagian anak. Bahagian anak si mati lah. Okey, kalau lelaki dia akan dapat asbah. So kalau ada adik-beradik lelaki perempuan, dia akan berlaku adik-beradik lelaki dapat 2 bahagian, adik-beradik perempuan dapat 1 bahagian.
sama macam anak lelaki dan juga anak perempuan. So anak lelaki kan satu bahagian, dua bahagian, anak perempuan satu bahagian. Jadi kalau tuan-tuan boleh ingat bahagian anak, insya-Allah boleh membantu untuk kita faham bahagian adik-beradik tadi. Dalam ayat 176 adik-beradik yang datang sebelah bapa. Adik-beradik sebelah bapa yang ada dua kelompok pula di situ, iaitu adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa. Baik. Sekejap tuan-tuan, saya ada problem nak masuk dalam data ni. Okey. Okey, Pak. Okey. Saya tunjuk sebentar lalu berkaitan dengan adik-beradik. Adik-beradik ni panjang cerita tuan-tuan. Dia banyak juga, tapi kita ambil secara asas dulu untuk adik-beradik ni. Okey. So adik-beradik seibu sebapa, dia lebih kuat dari apalah. Jadi kalau ada adik-beradik seibu sebapa, kita kena utamakan seibu sebapa dulu. Kemudian baru pergi kepada sebapa. Jadi berkemungkinan ini adik-beradik sebapa akan terhalang dengan seibu sebapa. Dia akan berlaku. Adik-beradik sebapa ni dia akan kalah dengan seibu sebapa. Tetapi dia orang ni tak ada kena-mengena dengan ayat 12 tadi. Seibu tadi. Dia tak sangkut langsung. Seibu tuan-tuan, dia tak sangkut langsung dengan ayat 176. Sebab tu adik-beradik seibu tu dia memang special. Memang dia orang special dengan dunia dia orang. Dia tak ada sangkut dengan adik-beradik sebelah bapa ini. Jadi saya nak bagi kefahaman mudahnya, adik-beradik seibu sebapa ni, kalau kita tengok tadi kan, dia hampir sama dengan anak. So dia, perbandingan dia seumpama anak kandung. Kedudukan dia lah. Sebapa ni kedudukan dia seumpama cucu. Dia nampak di situ, kedudukannya. Jadi kalau tuan-tuan faham, kalau ingat lagi anak kandung kan, anak kandung dia lebih utama, dia lebih kuat. Dia level yang nombor 1, cucu duduk level bawah. Pun sama, adik-beradik seibu sebapa ni, dia level nombor 1, adik-beradik sebapa tu level ke bawah, level nombor 2. Dia seumpama cucu dengan anak kandung. Sebapa dengan seibu sebapa seumpama cucu dengan anak kandung si mati. Dan hukum dia tu kita akan jumpa nanti. Dia memang sama betul-betul. Memang sama betul-betul. Baik. So tuan-tuan, saya tunjuk seibu sebapa dulu. Saya tunjuk seibu sebapa. Okey, seibu sebapa kalau tengok dari segi catarnya, dia duduk di sinilah, dia duduk di sini. Si mati, tak kisahlah si mati ni sama ada lelaki perempuan. So dia kata-katalah si mati ni seorang isteri lah kita kata. Dia ada suami. Okay. Syarat utamanya tuan-tuan, dia tak ada ayah, dia tak ada anak, kemudian dia ada mak lah contohnya. Okay. Catatan saya ni agak lambat sikit, tuan-tuan kena sabar sikit lah. Okay, keluar dah. Okay. Okay, dia tidak ada ayah, dia ada mak, dia ada suami, isteri mati dan tidak ada anak. So di mana duduknya seibu sebapa? Duduk sebelah sini. Adik-beradik seibu sebapa. Duduk sebelah situlah. Jadi di sini tuan-tuan, adik-beradik seibu sebapa ni seperti mana dalam ayat 176 tadi, kalau perempuan seorang dia dapat 1/2. Tu dia punya catat. Tuan-tuan ambil lah catat saya tunjuk ni. Okey, kalau perempuan 2 orang, mereka dapat 2/3. 2/3. Okey. Kalau 2 orang dan lebih lah, perempuan 2 orang dan lebih. Kalau lelaki, dia akan dapat asobah di sini. Asobah bin nafsi. Maknanya dia akan dapat semua sekali lah. Baki ada tu. Contohnya kalau kita kata di sini, si mati ada 3,000 harta dia kan. Suami dapat 1/2, 1,500. Ibu tadi dapat 1/3. Ibu dapat 1/3 sebab adik-beradik ada seorang je di situ. So 1,000. Maka ada baki 5,000. Baki 5,000. Ada baki 500.
500 tu untuk adik-beradik tadilah. Tu dia punya kedudukan dia. Kan? Asobah bin nafsi untuk adik-beradik lelaki tadi. Kan? Okey. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tengok di sini, kalau kita pakai nilai tadi, kalau adanya adik-beradik di sini perempuan, kan? Tempat lelaki tadi perempuan, nampak? Dia dapat 1/2 ni. Dia dapat 1/2. So suami dapat 1/2, adik-beradik perempuan dapat 1/2, mak pula dapat 1/3, kan? Jadinya, tuan-tuan nampak apa yang berlaku? 1/2 daripada 3,000, 1,500. So nampak tak cerita apa di sini? Siapa boleh ingat balik apa yang saya tunjuk sebelum ni? Apa yang berlaku di sini, tuan-tuan? Ustaz. Aul. Dia berlaku aul. Dalam cerita ni, dia berlaku aul di sini. Tuan-tuan kena ingatlah apa yang saya tunjukkan. Bila kita tengok bahagian masing-masing tu besar, kemudian bila kita buat pembahagian duit tak cukup, so di sini berlaku aul. Kan? Kalau kita tukar dalam pengiraan, kita akan nampak lah. Dia berlaku aul di sini. Ya, sebab dia adik-beradik seibu sebapa pula dapat 1/2 pula perempuan seorang. So berlaku aul. Okey, tak apalah. Yang penting tuan-tuan faham di situ kan, kedudukan dia. Okey. Kalau contohnya, saya habiskan ada satu lagi. Kalau contohnya ada lelaki pula di sini. Ada pula lelaki seorang. So sini dapat 21 ni. Daripada baki tadi. So sini tak berlaku aul lah. Daripada baki 500 tadi, berlaku 21. So 500 ini bahagi dengan 3. Untuk adik-beradik seibu sebapa tadi. Tu kedudukan dia. Okay. Tu kalau isteri yang matilah meninggalkan suami. Kalau suami yang mati meninggalkan isteri, perubahan berlaku pada bahagian isteri. Itu sahaja. Kan? Isteri dapat 1/4. Seperti mana yang kita dah belajar lah. Oh sorry, sini saya pun terlepas pandang. Kita bagi di sini tadi kan, mak berubah di sini, 1/6. Sebab adik-beradik dah ada 2. Kadang-kadang sini pun terlepas. Okay. Mak dapat 500. Jadi di sini 1,000 lah. Bagi 3 dia tertukar tadi. 1,000. Itu yang betulnya. Mak 1/6 sebab adik-beradik ada 2 orang. So adik-beradik balance 1,000 tu dibagi dengan 3 di situ. Itulah cerita bahagian adik-beradik. Itu seibu sebapa. Okey, di mana duduknya sebapa? Tuan-tuan, sebapa saya tunjuk macam ni carta dia. Okey, sebapa, syarat sebapa ni, okey, saya tunjuk si mati ke tepi sikit. Okey, katakanlah kita bubuh yang mati tu suami, ada isteri, ada ibu, tidak ada anak dan tidak ada ayah. Okey. Di mana sebapa? Sebapa duduk belah sini. Ni adik-beradik sebapa. Mana ayah sama daripada isteri dululah. So di sini sebapa. Okey. Di sebelah situ sebapa. So sebapa ni bila dapat? Sebapa ni tuan-tuan, dia akan dapat sama dengan seibu sebapa dengan syarat seibu sebapa ni tidak ada. Seibu sebapa. Ni. Syarat ni. Dia syaratnya seibu sebapa ni tak ada langsung. Langsung tak ada seibu sebapa. Barulah cerita sebapa akan dapat sama macam tadi. Sama macam seibu sebapa dalam ayat tadilah. Maksudnya kalau katalah ada di sini perempuan. Berapa dapat? Tuan-tuan, ini 1/3, sini 1/4. Berapa adik-beradik sebapa perempuan tu dapat? Ibu dapat 1/3. Maaf lambat sikit dalam carta tu. Okey. Ibu 1/3, isteri 1/4. Okey, adik-beradik sebapa dapat berapa perempuan tu? 1/2 Ustaz. 1/2. Kan? Dia akan ulang balik cerita tadi. So adik-beradik sebapa perempuan dapat 1/2. Kan? Poin dia yang ni tak ada. Jangan ada dia. Kalau ada dia, sebapa dia akan dapat akan ada perubahan bagi sebapa. So seibu sebapa total tidak ada lah. Okey, perempuan dapat 1/2. Okey, kalau lelaki
lelaki sahaja dia akan dapat asabah. Baki. Kan? Kalau ada lelaki dan perempuan berlaku 2-1, dia panggil asabah bil ghairi lah. Bil ghairi. 2-1. Kan? Kalau perempuan ramai perempuan, so akan berlaku 2/3. Sama macam tadilah. Tapi pokok pangkalnya yang ni tidak ada. Seibu sebapa tidak ada. Barulah sebapa akan dapat sama seperti mana dalam ayat 176 tadi. Itu dia punya formula asas, tuan-tuan. Saya bagi ni asas dulu. Formula asasnya beginilah. Okey. Ada soalan dulu? Sebab saya nak tunjuk yang perbandingan antara 3 jenis adik-beradik pula. Okey. Silakan. Berkait dengan formula ni dulu, persoalannya. Tak ada, Okey. Kalau tak ada, memang tak ada. Kalau tak ada, saya nak tunjuk Ustaz, saya nak tanya sikit. Sekiranya yang seibu tadi, sebapa tadi, seibu tu, ibu dia pun tak ada, jadi pembahagian dia tu macam mana, Ustaz? Oh, dalam contoh tadi? Ya, contoh yang ni. Oh, sini pun saya silap ni. Kejap. Ibu 1/6 di sini. Kadang-kadang kita sangkut ibu ni. Ibu 1/6. Okey. Contoh yang bawah ni kan, kalau kata ibu tak ada masalah lah. Maksudnya baki tu akan memang direct pergi ke adik-beradik. So kalau kata contohnya adik-beradik di sini lelaki, ada lelaki, so baki tu lebih besar lah untuk dia. Sebab bahagian ibu dah tak ada. Sekejap. Okey. Lelaki tu akan dapat besar. Asabah lah untuk dia kan. Maksudnya apa-apa pun, bila ibu tak ada, bahagian ibu yang kata 1/6 ataupun 1/3 tadi, semuanya akan berpindah kepada adik-beradik lah. Tengok pada bahagian adik-beradik. Kalau adik-beradik tu dapat asabah, maka adik-beradik dapat baki lah semua. Kalau adik-beradik perempuan, dia akan dapat dengan kadar dia tadi lah, 1/2, 2/3. Dan bila ada balance lagi, balance tu akan pergi kepada waris lain. Ya, dia agak lambat sikit sekejap. Sebagai contoh lah, kalau saya tunjuk, contoh di sini perempuan. Okey, kita sangkut sikit pada carta ni, dia lambat sikit. Sekejap. Okey, kalau contohnya perempuan ni dapat 1/2. Adik-beradik sebapa perempuan tu dapat 1/2 kan. Jadi kalau lah kata harta tadi, contohnya ada 3,000 tadi. 3,000. So isteri dapat 750. Yang adik-beradik perempuan ni dapat 1,500. So kalau di sini ada baki lah. Kan? Baki tu akan pergi kepada waris lain lah. Kita kena jejak lah waris lain tu. InsyaAllah saya akan tunjuk nanti. Kan? Jejak waris lain tu. Okay, selepas kita habis adik-beradik ni saya akan tunjuk. Jadi ada balance lagi di situ 750 kan. Baki tu. Lambat sikit lah. Okay, kejap. Okey, carta saya ni agak lambat sikit. Tapi suara saya okey ke? Suara saya boleh lancar tak? Ada putus-putus tak? Ya, jelas Ustaz. Suara jelas, Ustaz. Suara jelas. Suara jelas Ustaz, alhamdulillah. Carta saya lah lambat sikit. Okey, tak apa. Okey. Jadi saya risau takut suara saya sangkut sebab carta saya ni lambat. Tapi tak apa, yang pentingnya seperti mana yang saya sebut tadi, kalau mod tidak ada, so maksudnya bahagian mod 1/6, 1/3 tu tak ada lah di situ. Jadi adik-beradik yang dapat tadi tengoklah, kalau adik-beradik tu dapat asabah, so bakinya lebih besar. Kalau adik-beradik tu perempuan saja, maknanya dia dapatlah kadar perempuan 1/2 ataupun 2/3. Dan kalau ada baki lagi, baki tu akan berpindah kepada waris-waris yang lain lah.
waris-waris yang lain. So selepas adik-beradik ni dia akan datanglah pula waris yang lagi jauh, seperti anak saudara lelaki kan, dan ke bawah bapa saudara atau seterusnya sepupu lelaki ke bawah kan, dan selanjutnya lah sebelah atuk saudara, anak-anak dia, dan last sekali boleh ke Baitul Mal. Itu dia punya kedudukan dia. Baik, saya nak tunjuk sikit lagi berkaitan dengan adik-beradik ni. Kalau kita banding antara 3 jenis adik-beradik, tuan-tuan, perbandingan 3 jenis adik-beradik supaya kita lebih jelas tentang kedudukan adik-beradik ni. Okey, macam ni untuk 3 jenis adik-beradik ni, contohnya lah kita ambil basic si mati. Okey, si mati. Okey, kita contoh tuan-tuan, kita ambil dia tak ada waris langsung lah, senang cerita ayah tak ada, mak tak ada, senang gitu. So pasangan pun tak ada, kita ambil macam tu terus. Saya nak tunjuk adik-beradik ni. So sebelah ni seibu, sebelah ni seibu sebapa, dan sebelah sini sebapa. Okey, itu dia punya bentuk carta dia. Okey. Sekarang kita kata nak mudah faham, tak ada waris lain lah. Ayah dengan anak confirm mesti tak ada lah. Kemudian ibu tak ada, pasangan pun tak ada, suami isteri pun tak ada. Jadi saya nak tunjuk kalau kita banding antara 3 jenis adik-beradik ni, kita ambil contohlah. Sebelah kita ambil lelaki dulu. Semua lelaki, seibu pun lelaki, seibu sebapa pun lelaki, sebapa pun lelaki. Okey, semua lelaki kita kata. Si mati ada adik-beradik seibu lelaki, seibu sebapa lelaki, sebapa lelaki. Cuba tuan-tuan, kalau setakat yang kita faham daripada ayat tadi, ayat 12 dan ayat 176, dalam situasi macam ni, siapa waris 3 ni, antara 3 adik-beradik ni, siapa yang memang dah ada bahagian dia? Ya Allah dah bagi dalam ayat Quran. Bahagian dia memang bahagian pecahan yang memang dah lengkap. Memang tak boleh dipertikaikan. Siapa dia? Dia dah ada portion dia. Maknanya bila dia ada portion, kita bagi terus pada dia. Siapa dia? Seibu kan? Nampak tak? Okey. So dah boleh nampak tak kekuatan? Saya sebut tadi kan. Dari segi siapa dapat dulu, kekuatan duduk pada seibu. Sebab memang dia dah sah dapat 1/6. Okey. Kalau kata ada 3,000, dia dah dapat 500 di sini. Itu bahagian dia. Kalau dia seorang lah, lelaki. Okey, kemudian itu cerita ayat 12. Ni cerita ayat 12 kan? Dah settle ayat 12. Di sini ayat 176, cerita 2 orang ni. Siapa lebih kuat? Seibu sebapa. Seibu sebapa lebih kuat. So seibu sebapa ni akan dapat asabah. Maknanya dia akan dapat baki semua 2,500. So apa berlaku pada sebapa? Sebapa mahjub, terhalang. Sebapa terhalang dengan seibu sebapa. Jadi dalam kes macam ni, sebapa kalau dia tak faham, ataupun kalau kita duduk di tempat sebegini, so mungkin akan ada sedikit komplain daripada sebapa. Dia akan kata apa? Dia tak dapat, sedangkan seibu dapat. Boleh faham tak maksud saya kan? Dia mungkin akan komplain, aku sebapa pun tak dapat. Macam mana seibu boleh dapat? Sini kekuatan seibu tuan-tuan. Kalau kita compare di sini, seibu lebih kuat daripada sebapa. Kan? Walaupun dia datang daripada mak yang sama, yang sebapa tu ayah yang sama. Tapi oleh kerana sebapa ni, dia dah terhalang dengan seibu sebapa. Bila ada seibu sebapa, seibu sebapa lelaki, sebapa memang mahjub. Mahjub di situ. Okey, itu yang pertama saya tunjuk. Okey. Yang kedua, kalau kita tukar di hujung ni, tempat seibu tu perempuan. Ada perubahan tak? Tak ada. Tak ada perubahan apa-apa pun. Perempuan seibu perempuan dapat 1/6. Yang lain macam tu lah. Seibu sebapa dapat asabah, sebapa terhalang dengan seibu sebapa. Lagilah sebapa tu bising.
Aku lelaki tak dapat. Yang seibu perempuan boleh dapat. Itulah dia punya cerita dia, tuan-tuan. Kekuatan yang ada pada seibu. Pokok pangkal dia, syarat dia, ayah tak ada, anak tak ada. Barulah cerita ni boleh berlaku. Okey, kemudian seibu tu dia akan berubah lah. Kalau kata seibu ni ada 2 orang di sini. Contohnya, ada lelaki, ada perempuan, dua-dua lah contoh. Kan? Ada dua-dua perempuan. So dia akan berubah. Bila ramai, sama ada lelaki perempuan atau perempuan sahaja, so berlaku dia berlaku 1/3 di sini, 1/3, so dia dapat 1000, balance 2000 untuk asabah di sini. So sebab apa kekal terhalang? Jadi seibu tu dia duduk dengan dunia dia je. Dia seorang 1/6, dia ramai 1/3 kan. Seibu sebab apa dengan sebab apa tu, yang tu berkait dengan 2 orang tu. Jadi kalau kita tengok contoh ni, bila yang sebab apa boleh dapat? Okey, sebab apa boleh dapat? Seperti mana yang saya tunjuk tadi, jika sekiranya seibu sebab apa langsung tak ada. Itu memang lah. So bila tak ada seibu sebab apa, barulah akan berlaku bahagian kepada sebab apa seumpama tadi. Itu yang pertama, seibu sebab apa tidak ada. Ataupun tuan-tuan, seibu sebab apa ni ada tapi perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Ada seibu apa perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan tak dapat habis. Perempuan dia ada fardu dia kan, dia ada bahagian dia dan ada baki. So kalau tengok dalam situasi ini, seibu sebab apa perempuan dapat berapa? 1/2. 1/2. So dia dapat 1/2. Bila dia dapat 1/2, maknanya dia dapat 1,500. Maka ada baki 500 ke sini. Dia dapat asabah. Kan? Dia dapat asabah, dia dapat 500. Okey. Kalau seibu sebab apa perempuan itu ada 2 orang. So dia dapat dia dapat 2/3. Okey. So 2/3 daripada 3,000, oleh kerana seibu tu ada 2 orang, seibu dah dapat 1/3. So 1,000 dah habis ke seibu. Yang perempuan dapat 2/3, so dia dapat balik 2,000. Kan? 1/3. So apa yang berlaku kepada sebab apa? Apa berlaku pada sebab apa, tuan-tuan? Tak boleh apa-apa. Sebab apa? Sebab apa ni tetap asabah. Dia tak terhalang tau. Dia akan terhalang dengan lelaki je. Dia di sini tetap asabah. Tapi kita fahamkan asabah ni maknanya baki. Jadi dalam situasi ni baki tak ada. Dah habis dah. Seibu dah dapat. Seibu ada 2 orang dah dapat 1/3. Seibu sebab apa perempuan 2 orang dah dapat 2/3. So harta dah habis. So tidak ada asabah untuk dia. Makna baki harta dah tak wujud. So walaupun dia dapat asabah, tetapi baki tidak ada, so sebab apa tak dapat apa-apa. Kan? Tu dia punya perubahan-perubahan. Jadi tuan-tuan, saya bagi ni sebagai asas. Tuan-tuan ambil lah carta ni. Kan? Sebab untuk adik-beradik ni mungkin ada lagi lah bahagian-bahagian yang lain. Cuma mungkin saya tak boleh nak pergi lebih jauh sangat. Okay, sebab mungkin akan ambil masa kita lah. Tapi dari sudut basicnya, saya bagi yang ni, tuan-tuan boleh pakai carta ni, tuan-tuan ubah je. Kan? Buat je perubahan. Okay, cuma ada satu lagi yang saya nak tunjuk di sini ialah, okay, kalau sekiranya di sini perempuan, sebab apa ni perempuan? Sekejap Tadi lelaki kan? Lelaki dia akan dapat baki. Atau ada lelaki perempuan dia akan dapat baki. Kalau sebab apa ni perempuan, kemudian di sini ada seorang, sekejap. Sini perempuan seorang, yang mana seorang ni dapat 1/2. 1/2. Okay. So dia dapat 1,500. Okay. Saya nak tunjuk di sini. Adik-beradik sebapa perempuan ini, bila mana ada seibu sebapa perempuan, kalau tuan-tuan ingat, sebab saya sebut tadi kan, dia sama macam cerita cucu. Siapa yang ingat? Cucu perempuan, cucu yang waris cucu perempuan, berapa cucu perempuan dapat kalau ada anak kandung perempuan seorang? Soalan dia.
Ingat lagi apa yang kita belajar minggu lepas. Berapa cucu perempuan dapat kalau si mati ada anak kandung perempuan seorang dan tidak ada anak kandung lelaki? Cucu perempuan dapat berapa? Satu per 6. Okey, 1/6 Boleh ingat kau yang saya sebut sebagai takmilah litsulusain. Mencukupkan 2/3. Jadi di sini dia berulang balik. Sebab perempuan ni dia akan dapat 1/6 juga. Yang kata 1/6 daripada 3,000 tadi 500 lah. Dia dapat 1/6, nak cukupkan kota 2/3 juga. Sebab adik-beradik ni kalau ramai, adik-beradik perempuan sahaja kalau ramai, Allah sebut apa tadi? 2/3 kan? Cuma kena bezalah status adik-beradik tu. Oleh kerana seibu sebapa tu lebih kuat, so dia layak dapat 1/2, balance 1/6 dapat kepada sebapa perempuan tu. Jadi kalau kita campur balik 1/6 plus dengan 1/2 tu, kita dapat 2/3. Macam cerita cucu perempuan dengan anak kandung perempuan. Keadaan dia. So di sini dia akan berlaku macam ni lah. Kalau sekiranya di sini ada 2 orang, seibu sebapa ni ada 2 orang dan dia dah dapat 2/3 di situ, 2/3 kan, dia dah dapat 2/3, maknanya dah dapat 2,000. Okey, kalau tengok di situ macam dah habis kan, tapi sebenarnya belum lagi. Okey, cucu pula dah. Sebapa perempuan tu dapat ke tidak? Apa sebab? Tetap cuba respon. Sebapa perempuan tu dapat ke 1/6 ataupun macam mana? Tak dapat lah, tak. Dia dapat juga 1/6. Silakan. Sebab Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat lah, Ustaz. tak dapat. Sebab apa tak dapat? So sebab apa ni terhalang dengan 2 orang seibu sebapa perempuan itu. Sebab apa? Sebab kota 2/3 ni dah lengkap. Bukan isu harta dah habis, tuan-tuan. Bukan kalau kita tengok dalam situasi ni, seibu dapat 1,000, seibu sebapa dapat 2,000, dia bukan kerana duit tu dah habis. Dia memang sebapa tu tak dapat. Maksudnya kalau lah kata seibu ni kita tukar kepada seorang pun, seibu tu kita tukar kepada seorang, katalah ada seorang perempuan, dia dapat 1/6. So dia dapat 500 kan. Walaupun ada balance lagi 500, sebapa perempuan tetap tak dapat. Sebab dia terhalang dengan 2 orang seibu sebapa perempuan. Sebab kota 2/3 ni dah lengkap di sini. So 500 baki tu, baki 500 itu akan pergi kepada waris lain lah. Itu kena cari waris lain pula yang akan dapat. Sama macam kita cucu lah. Cucu perempuan dengan anak kandung perempuan. Tu gambaran adik-beradik 3 jenis 3 jenis adik-beradik. Dalam situasi syarat utama dia tuan-tuan kena ingatlah lah, ayah tidak ada dan anak tidak ada. Itu duduknya. Okey. Okey, ada soalan setakat ni?